Hari ini, marilah pelajari firman Tuhan dengan kubah yang bertajuk Reaksi Manusia terhadap Tuhan yang datang dalam badan manusia. Ketika kita memberitakan berita bahawa Tuhan telah datang ke bumi ini dalam badan manusia, sesetengah ahli takut kerana berfikir bahawa pendengar akan menganggap gereja kita sebagai gereja pelik. Namun, Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk menginjil sepuas hati kita. Memandangkan kita membuktikan tentang sesuatu yang berada dalam Alkitab. Orang yang mengganggu kita kerana tidak tahu, sekarang hidup dalam iman yang lebih besar setelah mereka tahu itu. Apabila kita membandingkan fakta ini dengan keadaan gereja awal. Ketika gereja awal memberitakan Injil bahawa Yesus ialah Tuhan yang datang dalam badan manusia, pintu penginjilan terbuka luas. Itu sangat berbeza dengan apa yang disangka oleh manusia. Sudah tentu, ada yang menghalang dan yang tidak percaya. Namun pada masa itu, Injil kita tersebar dengan lebih meluas daripada agama lain. Kita yang hidup pada zaman ini juga harus bekerja lebih keras untuk memberi kesaksian tentang Bapa dan memberitakan kehadiran Ibu. Di atas segalanya, kita harus selalu memperhatikan ramalan. Ramalan ini membimbing kita ke mana? Apa yang harus kita lakukan untuk mengikuti jalan Injil yang benar? Marilah kita melihat hal-hal ini melalui Alkitab. Tuhan datang dalam badan manusia. Ini perkara yang luar biasa. Inilah sesuatu yang biasanya tidak pernah difikirkan oleh orang ramai. Sekiranya Tuhan datang dalam badan manusia, apakah reaksi manusia? Akan ada pelbagai jenis reaksi. Rasul Petrus berkata di dalam pukul 1 Petrus, bagi kamu yang percaya, batu itu berharga. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, dia akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Selalu ada dua jalan. Jalan orang yang percaya dan jalan orang yang tidak percaya. Kita tidak harus melepaskan iman kita kerana orang yang tidak percaya. Kita tidak harus mengubah fikiran kita hanya kerana orang yang tidak percaya berpendapat demikian. Hanya kerana orang yang tidak percaya mempunyai pendapat yang menghantar mereka ke neraka, kita tidak harus bersetuju dengan mereka, bukan? Tidak kira bagaimana semua orang di dunia memandang Kristus, kita mesti maju ke dalam iman yang telah Tuhan tunjukkan. Kalau begitu, kita mesti bertanya, apakah reaksi umat manusia jika Tuhan datang dalam badan manusia? Pertama sekali, marilah melihat reaksi orang di dalam Alkitab melalui buku Kejadian bab 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon darpantin di Mamre, sedang dia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Di sini, sekarang, Tuhan muncul di rumah Abraham bersama para malaikatnya. Dia memakai baju badan manusia. Ada bukti bahawa dia memakai baju badan. Dia muncul di hadapan Abraham dalam bentuk manusia, serta makan daging, susu dan daging anak lembu yang telah dimasak. Kita dapat melihat babak ini di dalam buku Kejadian bab 18. Apakah reaksi Abraham
apabila Tuhan muncul di hadapannya dalam badan manusia, dia melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan dengan penuh keikhlasan. Tuhan muncul di hadapan manusia dalam badan manusia. Apakah reaksi mereka terhadap perkara ini? Ayat ini menunjukkan kita reaksi Abraham apabila Tuhan muncul dalam badan manusia. Ada reaksi Abraham seperti ini. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahawa ada juga reaksi yang berlawanan dengannya. Marilah pergi ke zaman Perjanjian Baru. Marilah melihat pukul Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapaku yang ku perlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan kerana suatu pekerjaan baik, maka kami mahu melempari engkau, melainkan kerana engkau menghujat Tuhan, dan kerana engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apabila Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, Dia sendiri memberitahu mereka, Aku ialah Tuhan. Walaupun begitu, ada sekumpulan orang yang mengambil batu untuk melempari Dia. Ada orang yang melayani Dia seperti Abraham, dan ada juga orang seperti orang Yahudi yang menentang dan cuba mengambil batu untuk melempari Dia. Tuhan datang ke bumi ini dalam badan manusia. Sesungguhnya, ini perkara yang menakjubkan. Marilah pergi ke buku Yohanes bab 1. Bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Firman yang sudah wujud pada permulaan. Tuhan yang berkata, jadilah terang. Tuhan yang memisahkan terang daripada gelap. Tuhan yang memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Tentang Tuhan itu, Rasul Yohanes menulis seperti ini dalam buku Yohanes bab 1. Dia menjelaskan dalam ayat 14 bahawa Tuhan itu akan datang ke bumi ini dalam badan manusia. Firman yang sudah wujud pada permulaan dalam buku Yohanes bab 1 ayat 1 itu telah menjadi apa? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada sekumpulan orang Yahudi yang cuba mengambil batu untuk melempari Yesus kerana fakta bahawa Tuhan datang dalam badan manusia. Ada juga orang seperti Yohanes yang percaya bahawa Tuhan yang sudah wujud pada permulaan diam di antara kita di bumi ini dalam badan manusia. Hasilnya akan ditentukan melalui iman kita. Ketika Tuhan datang ke bumi ini dalam badan manusia, kita melayani Dia dengan iman apa? Iman ini akan menentukan berkat yang akan kita terima apabila kita pergi ke syurga. Yohanes tahu bahawa Yesus ialah Tuhan yang datang dalam badan manusia. Apabila Yesus sedang menuju ke Yerusalem, penduduk sebuah kampung menghalang Yesus untuk melepasi kota mereka. Yohanes dan saudaranya Yakobus marah terhadap penduduk kampung itu yang menghalang jalan yang Yesus sedang lalui. Mereka bertanya kepada Yesus, adakah engkau mahu kami menyuruhkan api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes dan Yakobus mempunyai iman yang begitu hebat terhadap Yesus. Orang yang tidak tahu siapakah Yesus sebenarnya hanya menganggap Dia sebagai seorang manusia. Jadi, Yohanes dan Yakobus tidak dapat bertoleransi dengan perlakuan mereka. Sebab itulah Yesus memberi Yohanes nama samaran, Boanerges, yang bermakna anak-anak guru. Dan ini tertulis di dalam 4 buah buku Injil. Seperti itu, Yohanes mengasihi dan menghormati Yesus, dan dia selalu mengikuti jalan Yesus dengan penuh hormat.
Kita dapat melihat dalam buku-buku Yohanes, dan juga 1, 2, dan 3 Yohanes, bahawa dia adalah salah seorang murid yang paling baik menyatakan sifat kasih dia terhadap Tuhan. Jika Tuhan datang dalam badan manusia, apakah reaksi orang ramai? Kita sekarang melihat berbagai jenis orang yang tertulis di dalam Alkitab. Ada orang yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Ada yang menghalang, ada yang membantu dengan aktif, ada yang mengikutinya dengan penuh hormat, dan ada lain yang menjual Kristus dengan harga 30 wang perak kerana ketamakan dia. Kita dapat menemui pelbagai jenis reaksi di dalam kitab Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama. Kalau begitu, apakah iman yang dimiliki oleh ahli-ahli gereja awal terhadap Tuhan yang datang dalam badan manusia? Marilah melihat buku 2 Yohanes bab 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku, apa? Bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia adalah siapa? Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Tertulis bahawa orang seperti itu adalah musuh Kristus. Gereja awal percaya bahawa Tuhan akan datang ke bumi ini sebagai manusia. Dan inilah kepercayaan yang semula jadi. Orang Yahudi menganiaya, memfitnah dan menentang Yesus, berkata, dia hanyalah seorang manusia, tetapi menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sebaliknya, orang kudus gereja awal mengatakan, sudah tentu dialah Tuhan kita. Mereka yang tidak mempunyai kepercayaan seperti itu adalah semua anti-Kristus, musuh Kristus. Memeladankan apa yang telah dikatakan oleh mereka. Bahkan pada zaman ini pun, gereja Tuhan kita mesti mewarisi iman gereja awal. Dunia memandang gereja kita melalui pandangan yang rosak dan sesat. Kerana hakikat bahawa gereja kita berpegang pada kepercayaan seperti itu. Namun sebenarnya, orang yang menyangkal bahawa Tuhan telah datang ke bumi ini sebagai manusia adalah semua penipu. Dan mereka ialah kumpulan di bawah kawalan roh-roh anti-Kristus. Ini semua terbukti melalui buku 2 Yohanes. Bukan hanya Yohanes mempunyai kepercayaan sedemikian. Marilah melihat buku 1 Timotius bab 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Tuhan itu Esa, tak Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Yaitu manusia. Siapa? Manusia Kristus Yesus. Seperti yang dilihat di sini, Rasul Yohanes bukanlah satu-satunya orang yang percaya bahawa Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Rasul Paulus yang menulis surat kepada Timotius juga mempunyai pandangan iman yang sama. Dalam erti kata lain, pusat iman di gereja awal adalah Kristus yang datang dalam badan manusia. Oleh itu, pada zaman Roh Kudus ini, kita juga harus mempunyai iman seperti itu. Walaupun dunia ini cuba mengambil batu untuk melempari kita, kita semua harus memberitakan Injil ini dengan iman yang mutlak serta pasti terhadap roh dan pengantin perempuan yang telah datang ke bumi ini. Jika Tuhan tidak datang ke bumi ini dalam badan manusia, apakah yang akan berlaku kepada manusia? Dapatkah keselamatan umat manusia dicapai? Marilah melihat firman di dalam buku Yesaya bab 25. Sesungguhnya, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita mendapat apa? Diselamatkan. Sekiranya dia tidak datang, dapatkah keselamatan kita dicapai? Tidak. Buku Ibrani bab 9 juga. Ia akan menyatakan dirinya. Berapa kali? Sekali lagi. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jika dia tidak datang sekali lagi, dapatkah kebenaran yang menganugerahkan keselamatan itu dibawa kepada kita? Sekiranya kebenaran yang menganugerahkan keselamatan itu tidak dibawa, orang yang hidup pada zaman ini akan menjadi orang yang paling malang.
Ini kerana tiada sesiapa pun yang dapat dikurniakan berkat keselamatan. Kita harus bermegah bahawa Bapa dan Ibu telah datang ke bumi ini. Kita semestinya berbangga fakta itu. Jika mereka tidak datang ke bumi ini dan tinggal bersama kita, dapatkah kita mengharapkan syurga hari ini? Sekarang, COVID-19 telah merebak di seluruh dunia dan bahkan varian pun telah muncul. Jadi ramai orang gemetar ketakutan, berfikir, mungkinkah aku pun mati? Setiap orang hanya hidup dalam ketakutan akan kematian dan masa depan yang tidak pasti. Suatu hari nanti, ketika mereka mati, penghakiman Tuhan akan menunggu mereka. Sebab itulah Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia. Kita mesti memberikan kemuliaan kepada Tuhan setiap hari. Kita dapat melihat dalam catatan buku-buku Injil bahawa Maria menggunakan minyak wangi termahal untuk pengebumian Yesus. Ada orang yang melayani Tuhan seperti ini ketika dia datang sebagai manusia. Sebaliknya, ada kumpulan jahat yang berkomplot untuk memfitnah Yesus atau membunuh dia. Seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mengulangi semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan di syurga, sementara hidup di bumi ini dalam bentuk manusia. Sambil pelajari khutbah hari ini, reaksi manusia terhadap Tuhan yang datang dalam badan manusia, kita perlu memikirkannya setiap hari. Bagaimana kita dapat menghormati Tuhan Bapa dan Ibu yang datang ke bumi ini dengan sepenuh hati. Adalah bagus jika kita pandai menginjil dan mengajar Alkitab di bumi ini. Tetapi kita tidak harus lupa bahawa semuanya itu berasal dari soalan, bagaimana saya dapat menghormati Tuhan? Perkara yang sedang kita lakukan untuk mematuhi firman Tuhan adalah penginjilan, bukan? Hari ini, kita sedang memikirkan tentang Tuhan yang telah datang ke bumi ini sebagai manusia. Apabila kembali ke syurga, dapatkah kita mencapai tahap iman yang cukup untuk mengatakan, kerana Bapa dan Ibu telah memberikan kami pemahaman tentang mereka, kami telah melayani Tuhan dengan sepenuh hati seperti Abraham? Dapatkah kita bermegang seperti itu di hadapan malaikat? Memikirkan babak ini, walaupun ramai orang memperlakukan Tuhan dengan kasar kerana tidak mengenal Dia, kita tidak harus memperlakukannya dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan. Sebab itulah Tuhan berkata bahawa Dia akan menciptakan umat-Nya sebagai ciptaan baru di bumi ini. Orang yang mengenal Tuhan dan menghormatinya, seperti Maria, Petrus dan Abraham, Tuhan memanggil mereka sebagai bangsa yang diciptakan nanti di dalam buku Mazmur bab 102, bukan? Marilah mencarinya. Marilah melihat buku Mazmur bab 102 ayat 13. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Semua raja bumi takut akan kemuliaan Tuhan. Waktu ini pasti akan tiba. Marilah melihat ayat 17. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Bangsa yang diciptakan nanti itu datang dari mana? Dari Sion yang Tuhan sudah membangun itu. Apabila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Ayat 20.
Sebab ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari syurga ke bumi, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion. Dan dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadat kepada Tuhan. Apabila kemuliaan Tuhan dinyatakan sepenuhnya, semua manusia di seluruh dunia ini tidak akan berani menentang atau merosakkan kemuliaannya. Apabila Tuhan datang ke bumi ini dalam bentuk manusia, kita mesti menerima Dia sebagai Tuhan firman yang sudah wujud pada permulaan, seperti Abraham dan Yohanes. Serta harus memberitakan Injil dengan iman yang mutlak dan pasti. Jika tidak, kita tidak dapat menerima Kristus yang telah datang sebagai rahsia di atas segala rahsia, tanpa memahami hal-hal yang penting untuk keselamatan kita. Orang yang tidak mengaku bahawa Tuhan telah datang sebagai manusia ialah roh-roh antikristus dan penyesat. Oleh itu, kita tidak perlu ditarik oleh muslihat orang seperti itu kerana mereka tidak percaya fakta itu. Kita harus memberitahu dunia apa yang kita tahu kerana kita telah melihat dan tahu fakta itu. Peranan kita pada zaman Roh Kudus adalah misi saksi-saksi yang memberi kesaksian tentang Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang telah datang pada zaman Roh Kudus. Saksi-saksi pada zaman Bapa memberi kesaksian tentang Yehova, dan saksi-saksi pada zaman Anak memberi kesaksian tentang Yesus, bukan? Betapa banyaknya mereka menderita sehingga semua bangsa mengenali Yesus Kristus. Perkara yang sama berlaku pada zaman ini. Sekarang kita berada dalam situasi COVID-19, jadi kita harus memberitakan kebenaran tentang bapa dan ibu dengan lebih aktif. Setelah kita menaburkan firman, Tuhan akan membuka segalanya sejak saat itu. Sebab itulah Rasul Yohanes dan Paulus memberi kesaksian seberaninya bahawa Yesus ialah Kristus. Petrus juga berkata dengan berani, Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Kita dapat mencari banyak catatan seperti ini di dalam kitab Perjanjian Baru. Buku Kisah Para Rasul juga. Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tidak ada kandungan lain. Yesus ialah Kristus. Dialah Mesias yang kamu nanti-nantikan. Apabila Injil diberitakan seperti itu, akan ada pelbagai reaksi daripada manusia. Adakah Kristus benar-benar datang ke bumi ini? Kita telah bertemu dengan Dia yang kita nanti-nantikan. Dia pasti Mesias. Dialah Kristus yang datang kali kedua. Ada orang yang mengakui seperti ini. Tetapi sebaliknya, pasti ada orang yang menghina dan mengejek seperti orang Yahudi dan Farisi. Berkata, bagaimana seorang manusia dapat menjadi Tuhan? Mengapa mereka berbuat demikian? Apakah sebabnya? Marilah membuka buku Yesaya bab 8. Bab 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Alkitab dan para nabi sudah pun melihat masa depan. Mereka mengetahui dengan baik apa yang akan terjadi ketika fakta bahawa Tuhan datang ke bumi sebagai manusia itu diisytiharkan. Namun, di antara semua manusia, Tuhan akan mengumpulkan orang yang betul-betul mengenali dan datang kepadanya, serta yang mempercayai Dia, lalu memanggil mereka sebagai anak-anak dan umat-Nya. Dia akan berkata, kamulah bangsa yang diciptakan nanti. Kamulah umatku yang layak tinggal di Sion. Dikatakan bahawa Kristus akan menjadi batu sentuhan dan sandungan. Inilah firman yang diberikan kepada orang yang tidak akan diselamatkan.
Kepada orang yang akan diselamatkan, dia ialah harta di atas segala harta. Buku 1 Petrus bab 2. Bab 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, ketengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar dalam mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya, tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebelum menjadi umat Tuhan, kita hanyalah orang bangsa lain. Namun, dengan iman yang benar terhadap Tuhan yang datang ke bumi ini sebagai manusia, kita sekarang mengambil bahagian dalam kerja penginjilan suci yang dipimpin oleh Tuhan. Kalian semua sudah tentu orang biasa tidak dapat menerima Tuhan yang datang sebagai manusia. Namun, seperti firman yang Tuhan berikan di dalam buku Matius bab 13, kamu telah diberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk memahami. Sekiranya kita mempunyai mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk memahami, kita harus tahu bagaimana menghormati Tuhan semasa hidup di bumi ini. Tambahan pula, kita juga harus tahu bagaimana terus menghormati Tuhan, bahkan setelah kita memasuki syurga. Sudah tentu adalah bagus untuk mengetahui banyak ayat Alkitab dan juga mengajar dengan baik. Namun, orang Yahudi dan orang Farisi mahir dalam Alkitab. Tetapi, kerana mereka tidak menghormati Yesus yang telah datang ke bumi, mereka akhirnya memimpin penyaliban Kristus, bukan? Melihat dari segi pandangan tentang Alkitab pada masa itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang Yahudi tahu lebih banyak daripada murid-murid Yesus. Kerana tugas mereka adalah menulis Alkitab dan membuat salinannya, bukan? Namun, mereka tidak dapat menerima Tuhan yang telah datang. Tuhan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi mereka. Kerana reaksi mereka terhadap fakta bahawa Tuhan telah datang sebagai manusia. Pada zaman ini, roh dan pengantin perempuan memimpin Injil. Jika kita ingin menjadi anak-anak Sion dan bangsa yang diciptakan nanti, pertama sekali, kita mesti benar-benar mengenali Tuhan yang telah datang sebagai manusia. Kita mesti mempunyai iman yang menghargai, menghormati, dan menakuti Tuhan. Seperti Yohanes, Abraham, dan Maria Magdalena. Saya meminta sekali lagi agar anda semua dapat mengikuti Tuhan kemana sahaja Dia bimbing kita dengan hati yang bersyukur dan pergi hingga akhir tanpa seorang pun meninggalkan jalan ke syurga abadi. Dengan ini, saya tamatkan khutbah hari ini. Sekian terima kasih.